Pengenalan. Kedatangan pokok getah di tanah Melayu. Penanaman pokok getah di tanah Melayu telah diperkenalkan oleh Henry Nicholas Ridley pada awal tahun 1880. H.N. Ridley ialah seorang ahli geologi, pakar botani dan naturalist berbangsa Inggeris yang menetap di Singapura. Beliau merupakan pengarah Taman Botanikal Singapura. Sebanyak 70,000 biji benih pokok getah telah dibawa dari Brazil dan kemudiannya telah dibawa ke London dan bakinya dibawa ke Sri Lanka dan akhirnya dibawa ke Tanah Melayu. Sebab-sebab pengenalan getah di Tanah Melayu antaranya termasuklah berlakunya penanaman pokok getah di London secara besar-besaran. Hal ini disebabkan oleh berlakunya revolusi perindustrian di negara tersebut. Selain itu, penghasilan barangan daripada getah telah diperkenalkan secara komersial. Antara barangannya termasuklah sarung tangan getah, tayar dan juga barang-barangan perubatan. Di samping itu, pihak penjajah beranggapan bahawa penanaman getah ini mampu memulihkan ekonomi di tanah Melayu. Hal ini demikian kerana pada masa ini, ekonomi negara masih tertumpu kepada kegiatan sara diri dan tiada tanaman komersial dilaksanakan. Akhir sekali, tanah Melayu dianggap mempunyai kesuburan tanah yang sesuai untuk penanaman pokok getah. Faktor penanaman getah di tanah Melayu pada abad ke-19. Faktor yang pertama ialah kemasukan buruh India ke tanah Melayu. Antara faktor penolak ialah krisis ekonomi yang teruk di India. Akibat bencana alam yang melanda India, kebanyakan tanaman yang diusahakan musnah menyebabkan masyarakat India hilang punca pendapatan. Masyarakat India juga sering ditindas oleh tuan tanah yang mengenakan sewa yang tinggi bagi tanah yang dikerjakan buruh secara sambilan. Konflik perkauman dan penindasan kasta juga adalah sangat kronik di India. Golongan kasta rendah perlu bekerja dengan penghinaan dan mendapat gaji yang sangat rendah. Faktor penarik pula ialah keperluan tenaga kerja yang ramai serta mudah untuk sektor peladangan getah di tanah Melayu. British membawa masuk buruh India kerana mereka mudah untuk diurus, mengikut kata jarang mendatangkan masalah, tiada kemahiran kerja yang diperlukan dan hanya perlu dibayar upah yang rendah. Faktor yang seterusnya ialah peranan H.N. Ridley. H.N. Ridley membuat penyelidikan tentang cara penanaman getah yang betul, kesesuaian tanah dan pembekuan tanah untuk mengkomersialkan getah pada skala yang besar. Sumbangan terpenting beliau adalah penemuan teknik torehan tulang ikan hering atau torehan ebidem. Teknik ini dapat menghasilkan lebih banyak susu getah dan mengelakkan kecederaan pada pokok getah. Faktor yang seterusnya ialah kejatuhan harga kopi. Pada tahun 1894, pokok-pokok kopi telah diserang penyakit Hemilia vescetrix. Hal ini telah menyebabkan harga kopi di pasaran mengalami kemerosotan. Pengeluaran kopi yang lebih tinggi berbanding permintaan di pasaran dunia turut menjadi punca kejatuhan harga kopi. Pengeluaran kopi yang berlebihan di Brazil disebabkan oleh kemasukan buruh imigran secara beramai-ramai. Oleh itu, penanaman getah diperkenalkan sebagai tanaman pilihan untuk memulihkan ekonomi. Faktor yang seterusnya ialah peningkatan permintaan getah. Peningkatan permintaan getah disebabkan oleh revolusi perindustrian di Eropah pada tahun 1889 yang melibatkan industri perusahaan kereta. Penciptaan tayar angin oleh J.B. Dunlop meningkatkan permintaan getah di pasaran dunia terutama di negara pengeluar kereta seperti Amerika Syarikat. Getah turut mendapat permintaan yang tinggi dalam industri kasut, pakaian, perubatan dan peralatan elektrik. Kesan penanaman getah di tanah Melayu pada abad ke-19. Dari segi ekonomi akan membincangkan mengenai tanah Melayu menjadi pengeluar utama bahan mentah dan meningkatkan ekonomi negara. Tanah Melayu menjadi pengeluar utama bagi bahan mentah. Perkembangan industri perdagangan ini telah menjadikan tanah Melayu sebagai pengeluar utama bagi industri getah. Industri ini ditubuhkan kerana permintaan yang tinggi dari negara-negara luar untuk tujuan pengeksportan. Perkembangan perindustrian tersebut adalah disebabkan tanah Melayu merupakan negara yang kaya dengan getah. Meningkatkan ekonomi negara, banyak pelabur dari Eropah yang mengeluarkan modal yang tinggi untuk memajukan industri perdagangan getah. Harga getah pula mulai meningkat pada hujung abad ke-19 yang menyumbang peningkatan ekonomi tanah Melayu ketika itu. Getah dieksport ke negara Eropah untuk membuat tayar, kasut getah dan lain-lain. Dari segi sosial pula akan membincangkan mengenai
kemunculan bandar baru dan peluang pekerjaan. Kemunculan bandar baru ini disebabkan kemasukan buruh dari India untuk bekerja di kawasan ladang telah menambah peratus penduduk di Tanah Melayu. Kehadiran buruh India yang ramai ini telah membentuk sebuah bandar baru. Pertambahan penduduk di kawasan bandar baru ini kerana sektor pekerjaan telah berkembang. Akhir sekali, peluang pekerjaan di mana antara usaha yang dilakukan oleh British ialah buruh India dibawa masuk ke Tanah Melayu untuk bekerja di ladang. Pembukaan ladang getah yang banyak telah memberi peluang pekerjaan kepada buruh India untuk datang bekerja di Tanah Melayu. British turut membekalkan pekerja dengan mesin memproseskan getah bagi meningkatkan hasil pengeluaran getah. Simpulan, perkembangan perusahaan getah di Tanah Melayu sedikit sebanyak berjaya untuk menaikkan ekonomi negara. Hal ini demikian kerana dengan adanya pembukaan ladang-ladang getah, penduduk di Tanah Melayu mempunyai peluang pekerjaan baharu. Antaranya termasuklah menjadi penuri getah atau sebagai pengurus ladang. Penanaman getah di Tanah Melayu menjadi langkah pertama dalam usaha pihak penjajah untuk mengubah ekonomi daripada tradisional ke arah kemodenan.